Channel TV Virtual Studio Multi-Purpose. We provide virtual studio space for multi-purpose, talk show, news, online coaching and presentation, webinar, forum conference and more. With a professional worker and up-to-date visual graphics set and design, call us for more information. Pilihan raya datang lagi, 5 tahun satu kali. Mari kita pergi mengundi lambang Dacin pilihan hati. Ini kali, warna biru sudah pasti. Pilih BN sekali lagi, warna biru tetap di hati. Satu Malaysia pilih BN, lambang Dacin lambang BN. Satu Malaysia undi BN. Pilih BN undi BN, pilih BN undi BN. Pilih biru biru BN, pilih biru biru BN. Pilih BN undi BN, pilih BN undi BN. Pilih biru biru BN, pilih biru biru BN. Mari kita ini kali bantu PM undi BN. Sekali lagi BN pasti. Mari kita pergi mengundi. Mari kita pergi mengundi. Mari kita pergi mengundi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kerana kita ditemukan kembali dalam segmen Jawab Sertanya dipancarkan secara langsung oleh Anar Channel TV sempena dengan pilihan raya negeri Johor yang akan berlangsung pada 12 Mac nanti. Saya doakan kita semua diberikan kesihatan yang baik dan Allah lindungi kita dari segala petaka dunia dan juga akhirat.
Sempena dengan PRN Johor ini, kami bersiaran secara langsung dari Kompleks Tan Sri Muhammad Ahmad Pulau Johor, dan untuk membuka gelanggang, menepung tawar, mengasah keris perjuangan, saya Rafi Awang Kecil akan cuba memandu program ini untuk sekitar lebih kurang 1 jam bersama seorang tokoh atau figura politik tanah air yang tidak asing lagi. Kita pilih tajuk malam ini, PRN Johor, fitnah dan tomahan terhadap Barisan Nasional. Sebelum itu, bantu saya untuk like, follow, share, komen dan subscribe Facebook page dan juga YouTube NR Channel TV. Baik, manifesto bukan kitab suci adalah perata popular yang dicetuskan oleh Mahathir Mohamad apabila PH terdesak kerana gagal dan tidak mampu tunaikan pelbagai janji ditabur sewaktu kempen dalam PRU 14 lalu. Sejak daripada peristiwa itu, setiap parti politik berasa teragak-agak sama ada akan keluarkan manifesto atau tidak apabila berhadapan dengan pilihan raya. Namun Barisan Nasional telah berjaya membuat tawaran melalui manifesto sewaktu PRN Melaka 2021, dan hari ini ikhtiar pilihan raya ikhtiar negeri Johor juga dilancarkan. Sebagai rekod, setakat ini Barisan Nasional sentiasa berjaya laksanakan hampir semua janji-janji yang dibuat sewaktu berkempen dalam pilihan raya. Tidak pernah berlaku kepada Barisan Nasional untuk menjadi terdesak sehingga terpaksa gelarkan manifesto sendiri sebagai kitab suci. Pada kali ini, sempena PRN Johor 2022, sekali lagi Barisan Nasional tampil bergaya dengan berani, kemukakan manifesto, membuat tawaran kepada pengundi-pengundi Johor. Adakah manifesto ini akan berjaya menarik minat dan kemahuan pengundi-pengundi di Johor? Sepintas selalu, saya berasa ada beberapa perkara menarik yang terdapat dalam manifesto ini untuk rakyat Johor. Namun, kita biarkan orang yang lebih layak untuk mengupasnya nanti. Malam ini saya undang seorang tokoh politik seperti saya sebut awal tadi untuk menjawab segala fitnah dan tomahan pemimpin pembangkang terhadap calon-calon Barisan Nasional, terutamanya pemimpin UMNO. Hanya orang Johor yang kenal hati budi dan isi perut bangsa Johor. Tokoh yang saya maksudkan adalah Datuk Lokman Noh Adam, mantan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Sebelum itu kita saksikan sedikit bingkisan yang disediakan. Kita jumpa selepas ini. Dia jadi ST berapa kali? 3 kali. Waktu saya singkat 3 kali. Sekarang ni korang minta 10,000 pun dia tak nak keluarkan. Bukan salah saya. Putrajaya dia kena jawab. Waktu saya tonton tak boleh desak. Saya buat pesan beritahu Menteri Keuangan bincang dengan pejabat. Keluar. Dia kata tak boleh keluar. Pasal awak tak ada duit. Kerana kita hendakkan Johor ini lebih baik daripada apa yang ada. Johor bukan negeri biasa-biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasihlah saya tengok jadual Datuk sejak daripada hari
bercalon sehingga hari ini ada 200 penuh. Ya, Alhamdulillah. semangat kali ni mesti ada sebab ni. Kita bersemangat. Ya. Nah, kita nak memastikan boleh cita-cita untuk mendapat setidak-tidaknya simple majority boleh kita nak supaya kita boleh capai two-third majority. Pada berapa hari? Pagi. Agak-agak boleh dapat 38, 42. Saya punya perkiraan sekitar 32 hingga 42. Total majority. 32 ke 42 ini bergantung pada bagaimana kita manage kita punya keadaan-keadaan semasa. Satu perkara yang bagus hari ini, Alhamdulillah, selepas kita bangkitkan semalam, ini 1 hari bulan, mereka yang mengambil Sinovac, dan tidak lagi belum sempat mengambil booster, dia punya MySejahtera masih lagi kuning, masih lagi fully vaccinated. Begitu juga dengan orang yang berusia 60 tahun dan ke atas, walaupun tak ambil booster lagi, masih lagi kuning. Ini satu perkara yang bagus, jelas membuktikan bahawa kerajaan benar mendengar pandangan-pandangan kita, dan kita harap ini janganlah sampai lepas pilihan raya je berubah, kembali pada normal. Kita mengharapkan perkara-perkara yang tidak sepatut dipaksa ke atas rakyat, janganlah kita gunakan paksa. Bermaknanya dulu JKM bagi tahu 1 hari bulan. Kalau tak ambil Sinovac, dia akan hilang semua kelebihan-kelebihan yang diperolehi oleh orang yang berstatus fully vaccinated. untuk pihak Johor ini dia dengar cakap. Biar dia dengar cakap, buat selama-lamanya. Okay. Jangan hanya untuk pilihan raya saja. Baik tu. Ya. Kadang-kadang saya bagi Datuk Malam ni, ini sebenarnya bukan gelanggang. Ya. Macam disebut awal tadi, ini first time. Dan Channel TV agak suasana pun agak sedikit sempit. InsyaAllah kita cuba lagi. Ya. Menjawab pertomahan pemimpin membangkang ni, saya ada beberapa perkara yang saya nak. Macam saya sebut tadi, Datuk Orang Johor, hati-hati bangsa Johor. Ya. Pertama saya nak tanya Datuk, hari ini heboh kononnya, bangganya calon yang bertanding dalam kawasan Fedak Taipanda. Dia memberitahu, calon ini memberitahu kerana Mahyudin lah jadi Perdana Menteri, hutang Fedak Taipanda ini dia hapuskan. Betul ke dia hapuskan? Betul ke Mahyudin yang buat ataupun Perdana Menteri sebelum ini? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersatu Malaysia, salam Malaysia hari ini. Ya. Kita nak beritahu bahawa Yusrin ni sepatutnya dah berehat. Itulah gambaran parti yang gagal meremajakan parti. Okay. Orang yang dah usang, orang yang sepatutnya berehat, menjaga cucu-cucu, masih lagi terpaksa bertanding pilihan raya. Jadi Alhamdulillah, Muhyiddin telah memulakan langkah. Dia pun dah tahu dia akan kalah dalam pilihan raya ini. Maka dia lebih rela melihat pemimpin-pemimpin bersatu menjadi tikus makmal untuk menguji sejauh mana kemampuan bersatu untuk bersaing dalam pilihan raya kali ini. Saya yakin kalau dia tahu bersatu boleh memberikan saingan, boleh memenangi pilihan raya negeri Johor ni, sudah pasti dia sendiri akan turun untuk bertanding di dunia. Jadi kalau diingat sebelum ini, mereka menjanjikan mahu menghapuskan hutang-hutang yang masih lagi dibebani oleh peneroka-peneroka Felda. Janji ini dilakukan oleh Pakatan Harapan, yang mana pada ketika itu Muhyiddin berada di dalam Pakatan Harapan, Wan Saiful Wan Jan, antara orang yang terlibat, Ketua Perangan Bersatu sekarang ni terlibat dalam proses penyediaan janji Pakatan Harapan, juga berada di situ. Namun akhirnya kita lihat ianya langsung tidak berlaku. Malah keadaan kawan-kawan kita di Felda berada dalam keadaan yang amat mengecewakan.
Kalau dulu zaman Datuk Seri Najib, setidak-tidaknya bila datang saja Hari Raya Aidilfitri, maka sudah pasti ada pengumuman-pengumuman yang akan mengembirakan warga Felda. Namun ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, betul, memang akhirnya mungkin dulu ketika bersama dengan DAP dia tak boleh nak melakukannya. Tetapi ketika beliau menjadi Perdana Menteri, hutang itu dihapuskan. Tetapi hutang itu dihapuskan dengan membuat hutang baru. Okey. Yang ini yang ramai yang tak sedar. Kan? Sedangkan banyak pinjaman yang dibuat atas nama negara, diperolehi oleh Muhyiddin, khususnya ketika darurat itu, kita tahu banyak duit yang dipinjam. 800 bilion. 800 bilion ke, 700 bilion ke, yang pasti setiap perbelanjaan yang dibuat dengan mengurniakan projek-projek secara rundingan terus. Sehingga hari ini kita minta ianya dibentangkan di Parlimen, tidak dibentangkan di Parlimen. Siapa yang memperolehinya, nilai projek yang telah diberikan awarded, langsung sunyi sepi. Yang kita tahu, mereka menjadi kaya raya, mereka menjadi parti politik yang berbelanja cukup mewah. Baik di Pilihan Raya Negeri Melaka, begitu juga hari ini. Di Pilihan Raya Negeri Johor kita lihat bagai sampah sarap. Poster-poster, banner-banner, banting, giant posters kan. Luar biasa kekayaannya. Itu je serpihan yang kita boleh nampak, yang rakyat boleh nampak dibelanjakan untuk pilihan raya negeri. Baik di Melaka, begitu juga di Johor. Persoalan dia, kenapa ketika meminjam duit atas nama negara ini, dia tak gunakan untuk membantu warga Felda. Dia tidak menggunakannya untuk mengurangkan ataupun menambah bantuan yang diberikan kepada khususnya golongan the B40 dan M40 yang telah dipaksa untuk duduk di rumah bersama dengan the top 20 yang akhirnya ada di kalangan mereka ni beransur pergi ke M40, dan ada juga di kalangan top 20 ni sudah berhijrah menjadi B40 pun ada. Kan? Kalau dia gunakan duit ini untuk lupuskan hutang lapuk peneroka Felda, kita boleh terima. Tetapi dia create hutang yang akhirnya siapa yang akan tanggung? Peneroka juga yang akan menanggungnya. Jadi macam mana Tun Sri Jabanti nak mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin lah yang menyelesaikan masalah peneroka Felda. Saya yakin hari ini peneroka Felda belum lagi memaafkan Mazlan Aliman yang telah mereka pelbagai fitnah terhadap Barisan Nasional, mereka pelbagai fitnah berhubung dengan Felda, sehingga ramai yang terpedaya turut terlibat menyaman Felda, menyaman itu, menyaman ini, berbagai pihak. Last kali apa yang jadi pada mereka? Bantuan yang sepatutnya diterima setiap kali Aidilfitri pun tidak dapat diperolehi seperti biasa. Zaman dilaksanakan. Baik, Dok. Tadi bila Datuk sebut tentang pinjaman ni, Tan Sri Muhyiddin dia kurung rakyat. Lepas tu bantu rakyat dengan benarkan pengeluaran KWSP. Tapi cara Ismail Sabri ni pula, dia bantu rakyat guna duit kerajaan. Betul. Okay. Malah bantuan untuk mangsa bencana paling besar zaman PM UMNO ini, pada pandangan Datuk lah, mana satu cara yang paling sesuai untuk bantu rakyat? Guna duit rakyat, bantu rakyat, atau duit kerajaan? Guna duit kerajaan untuk bantu rakyat. Dia dua perkara yang kita kena faham. Okay. Pertama, memang baik kalau kita guna duit kerajaan untuk membantu rakyat. Okay. Sebab contohnya macam duit yang kita dapat jimatkan, dulu kita bagi subsidi pukal dalam bentuk RON95, diesel, LPG, gas untuk gas bermasak. Untuk 2014, kalau kita tak tarik subsidi pada 1 Disember 2014, kos subsidi tu 22.34 bilion. So bila kita dah tidak lagi memberikan subsidi untuk diesel dan juga LPG masih lagi. Okay. Petrol. Bila kita dah tak bagi lagi untuk RON95 dan diesel, kita dapat jimat banyak duit. Sebahagian besar daripada 22.34 bilion itu, kita pulangkan kembali dengan menaikkan BRIM.
Sebab BRIM ini ialah bantuan direct. Bantuan secara langsung kepada rakyat. Mahathir juga, ini boleh dianggap sebagai stimulus package. Cuma bezanya stimulus package yang diberikan oleh Mahathir. Contohnya, selepas Malaysia berhadapan dengan kegawatan ekonomi akibat daripada serangan penjangak mata wang, George Soros, tahun 1997. Selepas dia pecah Anwar Ibrahim, memang ada stimulus package. Memang dia ada istilah stimulus package. Tetapi stimulus package ini ialah untuk membantu syarikat-syarikat besar. Dan antara yang menerima 1.2 bilion duit Petronas. Duit Petronas dijarah oleh Tun Dr. Mahathir untuk menyelamatkan syarikat perkapalan milik anak dia, Mirzan Mahathir. Okay. Alasan yang digunakan, kalau kita bantu syarikat-syarikat besar ini, syarikat besar ini ada banyak pekerja. Dan dia boleh pastikan pekerja ini tidak hilang pekerjaan. Betul, tetapi daripada 1.2 bilion itu, berapa persentage yang pergi kepada pekerja? Dan dia mengatakan bahawa syarikat besar ni kalau kita bantu, mereka akan membantu kita semula dengan membayar cukai. Kalau untuk survive pun mereka perlukan bantuan daripada kerajaan. Bagaimana mungkin kita nak harapkan kutipan cukai daripada syarikat-syarikat seperti syarikat yang dimiliki oleh Mirzan Mahathir? No way. Jadi kita tengok kaedah Datuk Seri Najib pula. Bagaimana bentuk stimulus package yang diberikan? Saya boleh anggap bahawa BRIM umpamanya, Bantuan Rakyat Satu Malaysia adalah sebahagian daripada stimulus package. Ia diberikan 2017, 2018, nilai dia ialah sebanyak 6.8 bilion ringgit. Dan ianya dinikmati oleh 1.7 juta keluarga. 1.7 juta isi rumah. Keluarga yang memperolehi. Dan setiap kali dia orang dapat duit ni, dia dapat melalui 3 ke 4 peringkat. Mereka bayar sewa beli kereta. Mereka bayar sewa beli rumah. Ianya akan memangkin industri perbankan. Dia akan memangkin industri perumahan, pemotoran. Kalau dia beli ayam, itik, kambing, lembu, ianya akan memangkin industri penternakan. Kalau dia beli guna untuk beli sayur dan sebagainya, ianya akan memangkin industri pertanian. Saya dulu bila saya berada di Kementerian Kewangan, kita turun ke bawah. Setiap kali dalam ceramah-ceramah saya, kita tak pernah lupa tanya, siapa yang menerima bantuan BRIM ini? Rata-rata kalau di peringkat bawahan, kita jumpa dengan B40, memang. B40 rata-rata memang terima BRIM. Tapi bila kita tanya, siapa yang masih simpan BRIM yang diterima tahun lepas? Saya rasa ada 3-4 orang je yang saya pernah jumpa. Seorang daripadanya student. Seorang daripadanya warga mas. 3 daripadanya warga mas yang anak bagi setiap bulan. Apa maknanya? Maknanya setiap bantuan yang kita berikan tu, mereka belanjakan. Dan mereka adalah golongan yang betul-betul memerlukan bantuan ni. Bukan kita nak create mentality subsidi ni. Tidak. Tetapi kita kena faham bahawa apabila inflasi meningkat, apabila contohnya bila kita laksanakan GST, memang kita ada bagi ekstra BRIM ekstra RM300 untuk at least cover sikit golongan berpendapatan rendah, walaupun kebanyakan daripada barangan yang dibeli oleh oleh golongan berpendapatan rendah ni ialah barang-barang yang zero rated ataupun dikecualikan daripada GST. Tetapi mesti ada benda-benda yang tak boleh nak elakkan. Contohnya macam rempah ratus. Kalau kita beli jenis cedok tu memang tak ada GST, Tapi kalau kita beli yang sudah diproses, memang akan ada GST. Jadi kita bagi RM300. Dan bila kita hapuskan subsidi secara pukal yang lebih menguntungkan golongan M40 dan the top 20 ni, maka duit ini kita kembalikan kepada golongan sasar yang betul-betul memerlukan. Jadi bila kita belanjakan 6.8 bilion dan duit ini dibelanjakan oleh penerimanya, maka ini akan turut membantu mewujudkan lebih banyak kecairan di pasaran. Maknanya duit tu akan berkitar. Orang yang dulu kuasa membeli dia, katakan setakat RM1,000 sebulan, bila ada ekstra, dia mungkin boleh belanja RM1,100. So RM100 tambahan sebulan itu adalah pertambahan kuasa membeli dan ianya secara tak langsung memangkin ekonomi itu sendiri. Baik. Tadi Datuk sebut tentang Mirzan. Ya. Mahathir beli untuk nak menyelamatkan Mirzan. Datuk kena ingat, ataupun Datuk mesti masih ingat, Mahathir kata,
Ya. Anak-anaknya tidak terlibat dalam perniagaan. Dia tidak ada kepentingan. Betul. Memang tak ada. Memang anak-anak dia tak ada. Itu sebab anak-anak dia seorang pun tidak ada jutawan. Semua billionaire. Kita tak payah cerita yang lama. Kita tak payah buka balik satu menara kembar Petronas dibuat oleh Korea, satu lagi dibuat oleh Jepun. Yang dua-dua ada kepentingan yang melibatkan Siti Hasma. Apa juga termasuklah perabot outright yang melibatkan Mirzan, marmarnya, dia punya supply kaca dan sebagainya. Tak payah ceritalah. Ini boleh tanya dengan Roslan Latif. Dia lagi tahu secara terperinci. Tapi kesian juga lah. Dia selalu mendakwa dia tidak ada kepentingan. Tak payah cerita banyak. Kita tengok bila dia handle Tongkah Holding. Hospital Pantai contohnya. Sampaikan nak cuci alas cadar ni pun syarikat anak dia. Pun syarikat anak dia. Itu sebab anak-anak dia semua billionaire. Tak ada jutawan. Tak ada jutawan. Gagal. Semua gagal nak menjadi jutawan. Semua billionaire. Instant billionaire. 9 Perdana Menteri. Kalau betul lah Mahathir ni tidak pernah membantu anak-anak dia. Katalah, okeylah, Opcom, bila tukar pemerintahan, Opcom terus dapat projek daripada TM. Tak ada bantuan daripada ni. Okey, kita boleh terima. Tetapi saya nak tanya satu saja. 3 bulan selepas Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, macam mana sebelum ini pembekalan petrol diesel untuk kenderaan-kenderaan kerajaan semua diberikan kepada Petronas, dikuasai oleh Petronas. Adalah sikit dapat dekat The Shell, kan? Macam mana boleh dapat kat Petron kalau tidak ada campur tangan? Dan kita lihat pada ketika itu siapa di dalam kabinet Mahathir? Wan Azizah, PKR. Siapa di dalam kabinet dia lagi? Lim Guan Eng, DAP. Mat Sabu, Amanah. Syed Saddiq, Muda. Semua. Mahathir sendiri, pejuang hari ini. Ini semua adalah orang yang sebenarnya berada di dalam Pakatan Harapan. Hari ini, musuh Barisan Nasional ialah Pakatan Harapan. Orang yang kata dia bersih. Kita lihat, adakah bersih? Sebelum sempat dia berhenti pun, untuk anak dia, 21.6 bilion untuk gentian fiber optik. Lepas tu kena lipat balik dengan Muhyiddin. Lepas tu, cuba dia lipat semula. Itu belakang kita. Tetapi hakikat dia, kita tengok. Dari segi anak dia dibantu. Dari segi kroni-kroni dia. Mula-mula je memerintah, kita tengok apa yang diperolehi oleh Vincent Tan. Dia dapat lesen perjudian sukan. Dapat balik. Dulu zaman Datuk Seri Najib, banyak lesen-lesen perjudian ini dikurangkan. Yang menyebabkan ramai yang merupakan kroni kepada Tun Dr. Mahathir marah dan mengadu kat Tun Dr. Mahathir. Rakyat Johor tahu ke apa yang sebenarnya yang dibuat oleh Mahathir? Kita habiskan satu-satu. Lebih daripada tahu. Kerana rakyat Johor tak pernah lupa apa yang Mahathir buat. Yang paling yang rakyat Johor tak boleh terima ialah fitnah yang Mahathir buat ke atas ke bawah duli tuanku almarhum Sultan Iskandar. Dengan memfitnah baginda tuanku, mengatakan baginda tuanku memukul KD-nya dengan iron golf. Sehingga kan KD dia meninggal dunia, menyebabkan abang kepada KD tersebut, Private Adam, mengamuk kat Coket. Padahal adik dia perempuan pun tak ada adik. Kan? Fitnah. Baik. Kalau itulah Datuk punya mukadimah awal, apa yang boleh dibanggakan terhadap Mahyudin, anak Paguh, sebagai Perdana Menteri 17 bulan, 22 bulan dalam kerajaan dia? Yang boleh dibanggakan, saya nampak cuma satu je. Tak perlu pergi sekolah, prestasi SPM lebih baik. Yang itu je yang saya nampak boleh dibanggakan. Dia upgrade, dia mark up sistem permakahan. Nak menampakkan bahawa keputusan tu bagus walaupun duduk di rumah. Walaupun sekejap mak bapak disuruh untuk beli peralatan-peralatan macam komputer riba, tablet, handphone yang ada wifi, lepas tu masukkan wifi kat rumah, kan? Lepas tu sediakan semua sekali lah perkara-perkara gadget-gadget yang berkaitan dengan pembelajaran daripada rumah ni.
Tetapi last kali, berubah lagi. Suruh pula pergi ke sekolah. Orang dah belanja untuk tu, kemudian kena suruh pergi sekolah, apa jadi? Ya. Akhirnya kena belanja pula, beli baju sekolah. Lepas tu dengan kasut hitamnya, kita jangan lupa juga, kasut hitam sekarang ni, dulu bersatu, sekarang dah berpindah pergi ke PKR. Nak jadi calon menteri besar pula tu. Masalah tu. Jadi kita jangan lupa kerosakan yang dibawa oleh mereka sepanjang tempoh 22 bulan dan disambung lagi 17 bulan. selama 17 bulan oleh orang yang mendabik dada. Kononnya 10 tahun dia menjadi menteri besar Johor, kan? Banyak benda baik yang dia bawa kepada negeri Johor. Padahal orang Johor tahu berapa banyak tanah yang telah dijual kepada Singapura. Anak muda, Berapa banyak projek-projek yang diberikan kepada Vincent Tan. anak muda Johor tahu tak? Tahu. Sekarang maklumat di hujung jari. Ya. Macam Muhyiddin cakap. Maklumat di hujung jari. Anak muda tahu, dia tak tahu bahawa anak muda memang betul maklumat di hujung jari. Tetapi bila dia orang godam-godam, dia orang tengok-tengok, dia orang surf internet ni, lebih banyak tentang apa yang dia buat. Kerosakan yang dia buat, lebih banyak terpampar di internet. Kita pun tengok juga sekarang ni. Alhamdulillah. Walaupun sekarang ni ada sedikit tak berapa bagus. Orang dah mula frust. Bila mana, yelah ada setengah-setengah pihak dalam parti kita sendiri pun banyak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang melukakan hati orang. Dan banyak permintaan-permintaan. Akibat daripada apa yang Muhyiddin buat 17 bulan ni. Orang hilang pekerjaan. Orang punya pendapatan dulu cantik, last kali gulung tikar. Bila gulung tikar, pekerja diberhentikan. So bertimbun-timbun masalah dengan meminjam sana, meminjam sini, meminjam along. Ada yang tak boleh tahan dikejar along, ada yang mengambil langkah yang drastik, tak nak keluarga ditimpa musibah, dia sendiri melayangkan nyawa dia, bunuh diri, kan? So benda ni semua orang tak akan lupa. Jadi saya lebih setujulah Muhyiddin ni dia kerapkan lagi cerita yang dia nak jadi penasihat ekonomi negeri Johor ni. InsyaAllah. Kan? Bila dia cakap dia nak jadi penasihat ekonomi negeri Johor ni, kan? Orang dah boleh bayang. Okey, lepas ni kita akan ada lockdown lagi sekali. Baik, Dok. Dalam perang ni, Dok, Ya. biasanya panglima perang ni adalah presiden parti. Contohnya daripada PN, Ya. Mahyudin. Daripada muda, saya tadi. Ya. Dalam perang. Tiba-tiba dua ni tak perang, dia hantar anak buah je. Dia duduk kat belakang. Sebab mereka sudah tahu dan boleh menjangkakan. Kalau mereka bertanding dalam pilihan raya negeri Johor ini, keaiban yang amat melampau. Kalau kursi yang mereka bertanding sendiri, mereka kalah. Kita bayangkanlah. Di mana Muhyiddin nak letak muka. Dia punya kedai boleh tutup sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Boleh tutup. Itu sebab saya ucap tahniah kepada pejuang kerana tidak menyertai pilihan raya negeri Melaka. Tapi ketika Tun Dr. Mahathir berada di IJN, anak dia telah membuat satu kesilapan yang cukup besar. Mengumumkan akan bertanding 42 kursi. Dah banyak. Oh, nak jadi kerajaan tu. 42 kursi. Jadi kali ni, pejuang juga akan melihat negeri Johor adalah negeri di mana pejuang akan diaibkan. Saya yakin kebanyakan daripada kursi yang pejuang bertanding, pejuang akan kehilangan deposit. Bukan kalah. Bukan setakat kalah. Pejuang akan kehilangan deposit. Perikatan Nasional mungkin akan memberikan sedikit saingan kepada kita. Tetapi pejuang memang pasti akan kehilangan deposit. Dan muda juga ada tempat-tempat tertentu dia akan hilang deposit. Dan ada tempat yang dia boleh mengelirukan orang-orang muda. Sebab orang muda ni pun kadang-kadang saya tak faham. Adakah mereka ni tidak boleh membaca? Mereka kena faham akibat daripada mengundi mengikut emosi pada tahun 2018. Apa jadi? Kita telah kehilangan kestabilan dalam negara ni. Mengundi sekali, kita dapat 3 orang Perdana Menteri. Di Johor sendiri pun, mengundi sekali, kita dapat 3 menteri besar. Kalau mereka ulangi kesilapan kali ini dalam pilihan raya negeri, mungkin marah kerana duit KWSP yang kita masih perjuangkan. UMNO masih perjuangkan. Dr. Ashraf Wajidi, Datuk Zahid, Datuk Najib masih perjuangkan. Kita nak diberikan
duit apa ni Aisina ataupun Aicitra ni. Tapi belum kesampaian. Tapi kalau kita dihukum kerana ialah sebahagian daripada kerajaan ini walaupun bukan semuanya milik kita, tetapi Perdana Menteri itu datangnya daripada parti kita. Jadi mereka marah dia tu berdasarkan emosi tak dapat apa yang mereka harapkan. Kita faham. Mereka perlukan sebab kerosakan dan ketenatan akibat daripada 17 bulan ni. Kau dengan pandemik ni dengan kedarurat. Terlalu dahsyat. Kita faham. Itu sebab kita tak pernah berhenti memperjuangkannya. Tapi kalau dihukum UMNO dan BN kerana tak dapat ni, selepas ni siapa yang akan berjuang untuk kalian? Yang ini yang kita kena bagi orang muda faham. Tapi saya nampak lah. Ya. Saya nampak macam hujung-hujung minggu ni macam nak dapat je duit 10,000 one off ni. Kita doakanlah Kan. semoga kerajaan ni dapat mencari solusi bagaimana mereka boleh cari duit di tempat lain. Saya dah pernah cakap benda ni. Selama hari ni untuk menjayakan rancangan Malaysia ke-12 contohnya. Untuk menjayakan Belanjawan 2022 contohnya. Duit kita nak pinjam dah tak boleh. Sebab zaman Mahathir dah terlebih pinjam. Dia tuduh Datuk Seri Najib ada sampai 1 trilion punya hutang. Kan? Sebenarnya zaman Datuk Seri Najib kalau kita tengok 2017 kita punya kadar hutang lebih kurang 50.8% daripada kita punya GDP. Which is around 686 686 bilion saja. Kan? Tetapi sekarang ni dah betul-betul lebih 1 trilion hutang negara. Dah berapa kali dah kita naikkan kadar shilling. 2 kali dah. Jadi sebenarnya sekarang ni kita berada dalam keadaan parah sehingga menyebabkan kita tak boleh buat pinjaman baru. Bila tak boleh buat pinjaman baru, kita bergantung harap kepada duit KWSP. Dan duit KWSP lah diharapkan dapat membantu kita melakukan projek-projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-12, projek pembangunan di bawah Belanjawan 2022 kan. Tapi itulah selama hari ini KWSP, duit caruman rakyat ini yang membantu kerajaan untuk buat development project. Dan alhamdulillah bila duit disalurkan kepada contohnya projek-projek kerajaan macam buat pengambil alihan plus highway. Ianya memberikan keuntungan kepada KWSP, menyebabkan zaman Datuk Seri Najib kita boleh membayar dividen yang tinggi kepada pencarum-pencarum KWSP. Kalau zaman Datuk Termasuk Datuk Najib ni di luar negara. semua dividen yang tinggi. Okey tu. Kita nampak Barisan Nasional dia bertanding kali ini, dia fokus adalah untuk kestabilan rakyat. Untuk kestabilan demi masa depan. Hari ini dia dah dilancarkan manifesto ikhtiar negeri Johor. Tetapi pembangkang baik PN, PH masih tidak ada manifesto, seolah-olah mereka ini bertanding hanya untuk nak mengalahkan PN je. Bukan. Macam mana mereka nak keluar manifesto? Okay. Kena faham beza antara BN dengan PH. PH 2.0, 2.2, 3.0, PH 4.0. PH yang betul, DAP di dalamnya, PKR di dalamnya, dan juga amanah di dalamnya. Kan? Kemudian sepatutnya ada bersatu. Sekarang dah ada PH 2.0 bersatu dengan PAS pula. Dia ada PH 3.0, ada muda pula, ada PH 4.0, ada apa ni pejuang pula. Okey. Mereka ni telah mengemukakan 60 janji. Daripada 60 janji yang mereka buat. Ini dulu. Kena ingat orang yang sama juga. Ya. Muhyiddin juga, Wan Saiful Wan Jan juga, Mukhlis Mahathir juga yang terlibat dalam membuat janji 60 janji ni. Sebelum Datuk pergi panjang, Datuk ingat ucapan daripada Hadi Awak Ya. di satu tempat di Dia tak sedar. Azmin ada kat sebelah. kan? Pasal 60 ni kan? Dia tak sedar Azmin ada kat sebelah. Bila dia menyatakan bahawa pelbagai janji yang dibuat oleh Pakatan Harapan tak ditunaikan. Ya. Orang sebelah bergekek-gekek. Wan Saiful Wan Jan ada kat atas. Ada kat situ. Ya. Dia tak sedar. Itu sebabnya kita kena bagi rakyat sedar.
bahawa orang ni tidak boleh keluar dengan manifesto sebab tidak ada orang yang akan percaya dengan manifesto lagi kecuali manifesto Barisan Nasional. Ya. Kerana Barisan Nasional telah terbukti bila kita mengeluarkan janji, kita mengeluarkan janji yang bertanggungjawab. Kita tidak akan mengeluarkan janji yang kita tak yakin kita mampu buat. Kalau nak ikutkan pada pilihan raya umum yang ke-14, di penghujung, kita punya last card, kita ada buat janji tambahan. Kalau kita tengok selepas kita melancarkan manifesto kita, Pakatan Harapan mengemukakan manifesto yang jauh lebih hebat. Ya. Di saat akhir itu, kita boleh counter offer. Kita boleh counter offer. Tetapi, kita cuma kata, kita bagi tambahan hari raya 5 hari. 5 hari tol tak ada. Kita tak mampu nak buat macam mana dia orang buat. Hapus terus tol. Kita masih lagi berpegang pada hanya berjanji benda yang mampu kita tunaikan. Bukan bawa bulan bintang. Dan disebabkan itu, disebabkan kegagalan kita untuk menipu rakyat. Kegagalan kita untuk memberikan janji-janji macam janji bulan dan bintang. Kan? Disebabkan itu kita ditolak oleh rakyat kerana ketika itu rakyat percaya bahawa janji yang dibuat oleh Pakatan Harapan mampu ditunaikan. Apa taknya? Yang menjanjikan itu adalah orang yang pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Siapa yang tak percaya? Ya. Sudah pasti orang percaya pengurusi pejuang hari ini, bila dia menyatakan janji dia tentu dia boleh kotakan. Sebab dia ada pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri. Tetapi bila mereka dah berkuasa, mereka kata macam mana kita nak hapuskan tol. Masa kita janji, kita tak sangka kita boleh menang. Jadi maknanya apa? Maknanya mereka menipu kita terang-terang. Maknanya kali ini tidak akan... Kali ini siapa nak dengar janji dia? Satu janji yang dia buat, menghapuskan GST. Janji ini pun membawa mudarat kepada negara. Ya. Sistem percukaian kita rosak. Kalau sebelum ni, GST ni satu sistem percukaian yang boleh dikata very efficient. Self-policing. Dia boleh mengawasi diri dia sendiri. Kan? Orang tak boleh tipu. Peniaga tak boleh lari daripada mengelak daripada membayar cukai. Tak boleh pindahkan harga. Orang bayar income tax pun tak boleh under declare. Sebab setiap kali dia beli bahan mentah dia akan dapat, dia akan bayar cukai input. Dan setiap kali dia jual, dia akan kenakan cukai output. So, dia belum declare income tax, kita dah boleh anggarkan berapa income setiap syarikat. Jadi memang tak boleh tipu. Tetapi akibat daripada mereka melakukan perbuatan yang bagi saya sangat tidak bertanggungjawab, menghapuskan GST yang sudah 170 buah negara laksanakan. Kembali kepada sistem lama yang menguntungkan peniaga-peniaga yang lari daripada cukai. Dan lagi tinggi daripada GST. Ya, betul. Dan akibatnya, negara kehilangan setidak-tidaknya 30 bilion setiap tahun. Bila hilang 30 bilion setiap tahun, perbezaan antara GST dengan SST, maka akibatnya yang kena tanggung rakyat. Bukan hanya apa yang dulu dia janjikan, dia tak boleh tunaikan, tapi apa yang Datuk Seri Najib dah bagi. Orang yang dia kata perompak penyamun ni, macam-macam dia bagi. Bantuan awal persekolahan, bagi BRIM. BRIM patut dinikmati oleh 1.7 juta keluarga. 6.8 bilion. Lepas tu turun menjadi 4 bilion saja. Dah tinggal 2 juta keluarga. Dah diturunkan lagi. Selepas tu turun. Bila zaman Datuk Seri Ismail Sabri, kebetulan dia ambil orang baru berhadapan dengan bencana yang lebih besar daripada banjir. Yang satu negara terkesan, bencana PKP. Kan? Jadi dia nampak keperluan untuk menunaikan janji walaupun rakyat tolak kita ni. Kena ingat tak? Datuk Seri Najib berjanji kalau kita menang, BRIM yang 1,200 akan naik kepada 2,000. Ini ditunaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Walaupun kita dah tawarkan, rakyat tolak. Rakyat tak mau terima tawaran kita. Tetapi bila dah ada kuasa sikit, baru sikit. Kan? Baru sikit ni, kita terus bagi RM2,000. Dan banyak lagi bantuan-bantuan lain, penjana dan sebagainya. Cuba bayangkan,
kalau menang saja di Johor ini. Itu rakyat Johor ni penting. Kerana sekiranya rakyat Johor memberikan kemenangan lebih 2/3 di negeri Johor, maka kita Seperti di Melaka. seperti di Melaka, kita berada dalam keadaan good mood. Kita semua bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya umum. Dan kalau kita melakukan pilihan raya umum, kita boleh menang selesa. Tak perlu lagi bergabung dengan musuh-musuh politik kita. Maka kita boleh memerintah mengikut acuan Barisan Nasional. Baik. Bagaimana kita bagi bantuan kepada rakyat, melalui program-program transformasi, program rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan dulu, kita boleh buat balik. Siapa yang akan dapat manfaat? Rakyat. Baik. Mahyudin kata, Ya. jangan nak buat PR15. Ya. Bukan kuasa Perdana Menteri. Tanya dia dulu. Oh. Jadi siapa? Kena tanya dia dulu. Kena eh. tanya. Kena minta kebenaran daripada Bersatu. Kita kena galakkan dia cakap benda ni. Kan? Kan? Kalau dia banyak cakap benda ni, manalah tahu Perdana Menteri kita rasa tercabar. Kan? Lagi cepat dia pergi menghadap ke bawah duli tuanku yang lebih tuan aku. Betul. Yang itu yang kita nak. Okey tak? Ada dua perkara. Nak bubar DUN di Johor pun nak kena minta izin daripada dia je dulu. Tak, dia tahu tak kuasa Perdana Menteri ni apa? Itu masalah dia. Bila ada kuasa, dia tak gunakan kuasa tu untuk tolong rakyat. Bila dah hilang kuasa, baru hari ni kita dengar daripada mulut dia. Bukan main lagi. Nampak firm betul. Kan? Hari ni dah mula macam dia pula yang nak nak mengeluarkan duit KWSP. Wan Saiful pula. Bukan main lagi dengan agenda menghantar memorandum kononnya kepada pengurusi jawatan kuasa pemulihan negara. Datuk tak kesian ke tengok Wan Saiful meroyan semacam? Tak apalah. Biarkan je dah. Orang yang dipilih hujung-hujung nyawa politik ni memang macam itulah. Okey, benda Datuk sebut. Ada dua benda tu. Tentang, saya nak tanya kesan. Tentang kluster mahkamah. Ya. Pertama disebut oleh Mahyudin, adik-adik tentang kluster mahkamah. Adakah ini memberi kesan kepada pilihan raya ini? Dan yang kedua, Syuruh Agung Hamzah Zainuddin kata, sesiapa yang menyokong Barisan Nasional ini, menyokong kluster mahkamah. Dia punya ayat dia kata yang mendapat jadi calon terdiri daripada mereka-mereka yang menyokong kluster mahkamah. Okey, ayat yang tepat. Kalau kira saya ni antara penyokong kuat kluster mahkamah. Saya tak dapat jadi calon pun. Jadi benda ni tak betul. Tak betul. Kita kena faham UMNO ni bila nak pilih pemimpin, nak pilih calon, kita ada tapisan keselamatan. Saya secara peribadi ni, saya dah buat tapisan keselamatan. Saya dah dapat surat daripada SPRM menyatakan bahawa tidak ada siasatan kes rasuah terhadap saya. Kan? Kita juga dah mohon daripada insolvensi, clear, tak bankrupt. Polis okey. Kita dah check juga dengan polis. Polis dia beritahulah benda-benda yang berkaitan dengan saya buat report ke atas Amari, memang saya dijatuhkan hukuman 1 bulan penjara. Saya report orang makan rasuah. Dan orang ni pun hari ni ketika perbicaraan Roger Eng timbul lagi mengesahkan memang 2 pegawai Datuk Seri Najib terlibat membantu Jolo. Salah seorang daripadanya Amhari. Kan? Dia hidup senang lenang kaya-kaya sekarang ni. Dia hidup senang lenang kaya raya, kita pula. Bila kita report dia mengaku dalam mahkamah, dia mengambil rasuah, kita pula kena penjara. Itu je. Tapi kalau sebulan ni, akhirnya saya pun kena pergi penjara, saya masih boleh bertanding, tak ada masalah. Tapi saya tidak dicalonkan. Sebab apa saya tidak dicalonkan? Sebab ada banyak calon-calon yang lebih berwibawa, calon-calon yang lebih kredibel di negeri Johor ni untuk diketengahkan. Jadi ini kena faham. Setiap calon dah ditapis. Insolvensi, tapis, lembaga hasil dalam negeri kita tengok. Ada masalah, tak bayar ke tak bayar. Semua kita dah settle, kita check. Kalau nak ambil contoh, tak payah cerita Johor. Kita tengok di Melaka. Ada 2 calon, saya berani cakap. Orang yang lantang mengkritik Presiden. Tapi dia jadi calon. Sebab apa dia jadi calon? Sebab Presiden dan kepimpinan UMNO melihat dia sebagai aset kita. Tak kira lah latar belakang dia menyokong Isyamuddin ke, latar belakang dia mengkritik Presiden ke. Tetapi bila kita pilih dengan konsep wali. Bukan, jangan ada orang kata kita pilih wali Allah. Bukan. Wali ni singkatan kepada winnable,
acceptable. Winnable ni boleh menang. Acceptable, diterima oleh rakyat. Likeable, disukai oleh rakyat. Maknanya saya belum cukup lagi. Tapi bila Datuk sebut Belum cukup diterima, belum cukup ni. Sebab apa? Sebab ramai lagi calon-calon lain yang lebih wibawa. dia bukan tak cukup diterima untuk ditangguhkan sementara. Tak apa. Tak, bila kita sebut perkataan wali ni tadi, Ya. macam tidak ada benda lain. Ya. Sedangkan wali Datuk sebut tadi, Ya. winnable, acceptable, likeable. Kononnya orang bagi tahu kita mau persendakan perkataan wali. Tidak, bukan mempersendakan. Itu singkatan saja. Tak faham bahasa. Kalau tak suka perkataan wali, cakaplah wall. Winnable, acceptable, likeable. I itu tak payah. I belakang tu sebenarnya tak ada ni. Dia LI ni, likeable. Kan? Pakai wall. Baik. Janji kena faham satu. Yang dipilih ini daripada latar belakang pendidikan yang baik. 70-80% minimum diploma dia. Tak pernah. Sebelum ni kita tengok yang darjah 6 pun dapat jadi wakil rakyat lagi. Tapi sekarang ni, Jangan kata Tok Serit, kawan kita tu. sekarang ni kita beri priority. Dan kita lihat muka baru. Lebih kurang 80% muka baru. Dan kita tengok orang-orang yang berusia 55 tahun ke bawah pun ramai. Begitu ramai. Itu menunjukkan bahawa parti serius dalam meremajakan kepimpinan parti. Untuk berubah. Untuk berubah. Kita nak betul-betul transform. Kita betul-betul nak reform. This is the real reform. We reform when we are still in power. Bukan macam Anwar Ibrahim. Dia cakap reformasi, tapi masa dia ada kuasa, kenapa dia tak hapuskan ISA? Sedangkan dia salah seorang daripada orang yang ditahan di bawah ISA. Mangsa. Dulu dia antara orang yang membantah AUKU atau universiti dan college. Yang melarang pelajar-pelajar daripada berpolitik. Tapi siapa yang menghapuskan ISA? Siapa yang telah pun membenarkan pelajar-pelajar berpolitik? Datuk Seri Najib. Siapa yang membebaskan media? Tun Abdullah Badawi. Pemimpin UMNO. Yang memahami nadi rakyat. Mereka melakukan perubahan when they are still in power. Ketika mereka masih berkuasa. Itulah reform yang sebenar. Bukan dah hilang kuasa, baru dok sebut kalau kita memerintah lagi. Kalau kita memerintah lagi, kita akan buat tu. Kita akan buat ni. Dah. Maknanya ayat orang kampung kita. If you got the power, you must powerful. Yeah. You are bloody fool. Betul. Okey. Baik. Pilihan raya kali ni pelik juga. Ya. Saya Saya nak tambah sikit Alright. Di Johor juga ramai yang kritik Presiden UMNO. Dan dia diberikan peluang untuk menjadi calon. Presiden Maknanya presiden tidak berdendam. Itu kita kena faham. Kalau nak tahu siapa boleh hubungi saya secara terus. Kita jangan. Jadi ini kita kena bagi orang faham bahawa kalau kamu buat kerja bagus, kalau kamu mempunyai sifat-sifat wall tadi. wall. Okay. Winnable, acceptable, likeable, kan? Tak kiralah kamu orang Isyamuddin ke, orang Datuk Zahid ke, orang Datuk Najib ke, siapa ke, kamu tetap akan diberikan peluang. Akan diketengahkan sebagai calon parti, insyaAllah. Tak marah sangat pembangkang Mahyudin, Mahathir apabila Datuk Seri Najib bosku turun sedangkan dia penasihat presiden. Apa masalah sebenarnya yang Saya nampak ni sebenarnya dia orang tahu bahawa Datuk Seri Najib ni masih berbisa. Kan? Aura dia ni walaupun orang fitnah macam-macam, kan? Jarang tau orang kalau dah disabitkan hukuman ni, kan? Tapi masih lagi orang sibuk nak berselfie. Cuba kita fikir pernah tak kita terbayang orang yang dah jatuh hukuman ni, orang sibuk berebut nak berselfie dengan dia? Ada tak? ada tu? Mana ada orang yang hebat kata orang tu kan? Seperti mana tuduhan Mahathir, perompak, penyamun. Apa yang Mahathir tak cakap pada Datuk Seri Najib? Tetapi orang berebut nak bergambar dengan dia. Itu sebab mereka cukup takut bila Datuk Seri Najib turun ke akar umbi. Sebab daripada roadshow yang Datuk Seri Najib je, belum cerita lagi pemimpin-pemimpin UMNO lain. Baru Datuk Seri Najib seorang je, kan? Boleh nampak aura UMNO tu sudah mula diterima balik oleh rakyat.
Bila orang nak bergambar dengan Datuk Seri Najib, orang nak bergambar dengan Datuk Seri Zahid, orang nak bergambar dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, tak pernah orang rasa bosan dengan pantun-pantun dia. Ini jelas menunjukkan bahawa walau apa kamu fitnah ke atas pemimpin Barisan Nasional, orang lebih percaya bahawa fitnah-fitnah itu tidak benar. Allah angkat martabat itu. Orang angkat martabat orang yang cuba dianiaya dan difitnah ni. Tapi tak nak sebut nama lah siapa-siapa yang kata Wan Syamuddin apa semua ni kan. Tak apalah. Tak apa. Baik. Yang penting sekarang ni kita berada dalam satu parti dan kita pun nampak kawan-kawan kita yang dulu tak berapa nak ikut kita ni, dia dah tengok Mahathir pun dah macam bab kata Muhyiddin kan, dah tunggang langgang, dah nak masuk longkang kan. Dia orang pun nampak dah macam nak kembali bersama kita. Kita kena berlapang dada. Kalau orang dah tinggalkan parti pun kita boleh terima. Kenapa orang yang belum sempat nak lompat pun kita tak boleh terima? Okeylah tu. Saya tetap nak tanya soalan kepada Datuk. Budaya orang sebab dia sebut bangsa kan. Ya. Adakah budaya bangsa Johor seperti yang dibawa oleh Mahyudin dan pemimpin-pemimpin Oh, tidak. Kita kena faham, manusia ni tak kira lah bangsa apa pun, bangsa Melaka ke, bangsa Johor ke, bangsa tempat lain ke kan. Apa ni, manusia ni dia ada yang baik, ada yang tak baik. Tetapi apa yang menyedihkan kita, tingkah laku Presiden Bersatu kebelakangan ni. Kalau sebelum ni nampak macam diam, tak banyak cakap kan. Kebelakangan ni nampak sangat dah terlalu terdesak. Nampak sangat kegelojohan yang luar biasa untuk menjatuhkan BN ni. Dan nampak sangat sudah tidak ada rasa segan silu untuk menipu, mereka cerita, mengatakan Presiden bawa fail. Benda yang tak ada direka. Lepas tu sanggup pula yakinkan Presiden PAS, minta Presiden PAS sanggup menjadi saksi dia. Saya pun tak boleh bayang macam mana perasaan hati kawan-kawan kita dalam PAS hari ni kat bawah ni. Bila Presiden mereka dipergunakan oleh Bersatu untuk menjayakan penipuan Muhyiddin ni, sanggup dia nak jadikan Tuan Guru Haji Hadi ni sebagai saksi. Lepas tu bila Presiden UMNO bersedia untuk bersumpah, tak berani pula dia nak bersumpah. Sebab dia kata dia tak pernah bohong. Semenjak bila pula ada pepatah mengatakan disebabkan saya tidak pernah berbohong, sebab tu saya tak nak bersumpah. Lepas tu semalam saya dengar dia kata, setiap calon-calon kita, saya telah mengarahkan mereka untuk melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi, wabillahi, watallahi. Boleh pula. Boleh pula. Ingin. Saya rasa dia ni dah ada sedikit elemen-elemen Mahathir tu. Kenyanyukan tu sudah mula menjelma, menghampiri. Baik, Dok. Orang cukup takut Dok sekarang ni dengan undi 18 first voters ni yang 750,000 ni. Apa sebenarnya kebimbangan pada dia orang? Dan Datuk sendiri sebagai orang kuat parti orang kuat UMNO, Datuk melihat 156,000 undi 18 selebihnya adalah first voters. Kesan dia kepada pilihan raya ni. Dia memang orang muda ni, kita kena faham dia orang ni jiwa rebellious. Mereka ni jiwa memberontak. So mereka tak boleh tengok ketidakadilan. Mereka tak boleh tengok benda yang tak patut dilakukan ke atas diri mereka. Mereka, kalau dia rasa polisi tu bodoh kan, mereka anggap ianya insult to their intelligence kan. Jadi benda-benda macam tu kita kena elakkan. Nasib kita tak baik bila kita berada di penghujung sebelum mengadakan pilihan raya umum yang ke-15, kita tiba-tiba daripada UMNO menjadi kerajaan. So bila daripada UMNO menjadi kerajaan, kalau dulu PH memerintah, senang apa tak betul kita lawan kan. Sekarang ni bila Bersatu memerintah di bawah pimpinan Muhyiddin, apa tak betul pun kita boleh lawan. Jadi orang muda bersama dengan kita. Tapi malangnya strategi Muhyiddin ni, dia letakkan jawatan dengan syarat dia nak Datuk Seri Ismail Sabri. Dan kalau kita tengok kita secara bersendirian hanya ada 42 kursi. Kita nak angkat Presiden UMNO jadi Perdana Menteri tak boleh.
kita tak akan dapat dukungan daripada PAS. Kita akan dapat dukungan daripada Bersatu. Jadi the only way, the only person yang boleh diangkat menjadi Perdana Menteri ialah orang yang disokong oleh Muhyiddin, orang yang disokong oleh Bersatu dan orang yang disokong oleh GPS di Sarawak dan juga oleh PAS. Dan kita ada satu kandidat je yang boleh diterima. Dan kandidat itu ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi Datuk Seri Ismail Sabri banyak benda saya yakin dia nak buat. Antara benda yang alhamdulillah dia dah berjaya buat ialah dia memberikan moratorium. Yang kita minta macam nak mati dengan Muhyiddin untuk diberikan sekali lagi moratorium. Dia tak mau bagi. Last kali Datuk Seri Sabri menjadi Perdana Menteri, dia dapat bagi. At least adalah juga kan. Tetapi cuba bayangkan kalau lepas ni Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri sebuah kerajaan yang ditunjangi oleh UMNO. Di mana UMNO ataupun Barisan Nasional mempunyai lebih daripada 112 kursi. Yang kalau kita kerjasama dengan PAS dengan Bersatu pun, kalau tiba-tiba mereka mengambil keputusan, mereka tak sokong polisi kita nak bagi duit KWSP contohnya. iCitra. Mereka kata kalau bagi juga iCitra, kita akan tarik sokongan. Jadi kalau kita ada lebih daripada 112, dia orang nak tarik, silakan. Makna UMNO boleh buat lebih. UMNO still boleh mengekalkan kedudukan sebagai kerajaan. Sekarang ni, bila kita bagi KPI kepada menteri-menteri kita 3 bulan pertama pun, 100 hari pertama, kalau mereka tak perform, kita tak boleh ubah kerajaan. Kita tak boleh ubah members of cabinet kita. Sebab GLC pun tak boleh ubah. tak boleh. Kecuali kalau dah buat masalah macam Datuk Seri Tajudin Rahman lah. Kan? So, kita tak boleh ubah. Bila kita ubah, kita akan hilang kerajaan. Jadi macam mana nak memerintah macam ni? Itu yang rakyat kat bawah kena faham. Orang muda kena faham benda ni. Tetapi alhamdulillah, nasib baik ada orang macam Ashraf, macam Datuk Zahid, macam Tok Mat yang baru-baru ni membantah 342, minta diperhalusi balik. Sekarang ni dah mula dibentangkan ni. Di parlimen ni. Sekarang pun rakyat tak boleh tahan dengan polisi-polisi Kementerian Kesihatan ni. Double standard. Nak pergi ke shopping komplek, 2 dos cukup. Nak pergi theme park, nak pergi bersukaria, mandi dekat Sunway Lagoon, 2 dos cukup. Takkan nak pergi semayang kat masjid, nak kena 3 dos. Melampau. Betul lah. Kerajaan Negeri Selangor. Di bawah, ke bawah duli Sultan Selangor. Yang menjaga agama Islam. Jais ni bawah, ke bawah duli Sultan. Tapi, kalau tak ada pihak yang beria-ria, beria-ria minta supaya kita ambil dos penggalak ni, Jais pun takkan buat keputusan sedemikian rupa. Dia buat keputusan begitu kerana nak bagi sokongan kepada Kementerian Kesihatan. Sebab gambaran yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan kepada rakyat seolah-olah ambil vaksin, kita takkan kena COVID. Seolah-olah. Ambil booster dose, kita akan lebih mempunyai imuniti yang tinggi dan tidak akan dijangkiti oleh Omicron. Dan persoalannya, adakah cukup dengan dos yang atau booster yang ketiga ataupun ada 4, ada yang kelima? Itu masalah dia. Itu masalah dia. Anak muda boleh fikir. Ingat kata tikus ke? Anak muda boleh tahu kenapa kerajaan sanggup nak beli Molnupiravir yang harganya beribu ringgit. Tetapi tidak mau membenarkan penggunaan ivermectin. Sedangkan ivermectin ni murah. Ivermectin sebelum ni boleh didapati di farmasi. Sekarang ni KKM rampas. Sedangkan benda tu ada kajian. Benda tu bagus, berkesan untuk mencegah COVID ni. Dan juga untuk mengubati COVID. Ada kajian saintifik. Yang bab ni, kita cakap bab lain. Kita cakap hari lain. Yang bab... Jadi, itu kesimpulan dia. UMNO kena sentiasa pastikan bahawa mereka memperjuangkan nasib rakyat yang rasa tertindas. Tertekan. Itu sebab hari ni, saya cakap terus terang. Rakyat kat bawah ni mula dah tak percaya dengan orang politik tau. Sebab apa? Sebab mereka mengharapkan UMNO berjuang. Sebelum ni mereka frust dengan Pakatan Harapan. UMNO berada di barisan hadapan. Mempertahankan mereka. Saya sendiri pun was-was ni. Sebelum ni mereka, bila mereka dianiaya oleh bapa lockdown negara.
Kita lah yang memperjuangkan minta supaya Aisina diberikan. Datuk Najib, Ashraf Wajidi, pemimpin-pemimpin UMNO bersuara dalam kan, parlimen. bawa benda ni. Tapi sekarang ni Perdana Menteri datang daripada UMNO. Menteri Kesihatan datang daripada UMNO. Jadi itu sebab saya cakap, orang muda kalau tak diurus dengan betul, polisi-polisi di peringkat pusat ni, kalau dilihat terlalu banyak yang menyukarkan kehidupan rakyat. Sampai Menteri Kesihatan kata, kita akan susahkan hidup orang yang tak fully vaccinated. Itu How lagi come you come with such statement? Ya, Ini tak sepatutnya keluar. daripada seorang pemimpin. Dan menteri. bila dia datang daripada UMNO, orang akan anggap ini perbuatan orang UMNO. Nampak tak? Itu sebab saya bersuara. Bukan saya benci kat KJ, kawan kita. Ya. Tapi kadang-kadang, Datuk Pemuda zaman KJ. ya dia ketua pemuda saya. Okey. Bos lah dulu. Ya. Kan? Tapi bos tak bos, kalau tak betul kita kena tegur. Ini budaya baru yang kita kena tanam. Tapi melas saya bertemu dengan Datuk dalam program di Kuala Lumpur. Datuk ada sebut ada parti baru. Itu kita tak payah cerita lah. Kita cerita. Itu kena tanya Syed Saddiq. Okey. Saya nak tanya Datuk. Tak nak tanya dengan Kalimullah. Dia lagi tahu. Belum pernah berlaku ni dalam pilihan raya. Tak ada poster boy ni daripada kita ada Datuk Presiden sebut Datuk Seri Hasni. Betul. Alhamdulillah lah. Apa benda politik yang Tak, berlaku sekarang tu? ni sebenarnya kalau kita nak tahu, actually the opposition are being realistic. Dia orang ni lebih realistik. Dia orang tahu dia orang tak boleh menang. Itu sebab Pakatan Harapan tak ada poster boy dia. Ya. Itu sebab Perikatan Nasional pun tak ada poster boy dia. Kan? Itu sebab Muda pun tak ada poster boy dia. Itu sebab Pejuang pun tak ada poster boy dia. Sebab mereka tahu mereka tak boleh menang pilihan raya ni. Dan kita kena menghormati permintaan mereka. Ya. Kan? Kita kena pastikan mereka memang takkan menang dalam pilihan raya ni. 1 jam 15 minit. Datuk Okey. simpulkan apa yang Datuk tertinggal. Dan saya paling nak sangat Datuk sebagai orang Johor, biar datang daripada hati kepada rakyat Johor, terutamanya 760,000 12 Mac ini nanti. Harapan saya pada orang yang 760,000 pengundi baru ni, mungkin sebahagian daripada mereka ni tak pernah melalui zaman Tun Dr. Mahathir 22 tahun jadi Perdana Menteri. Dan ada di antara mereka, ketika 22 bulan Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, mereka berada di bangku sekolah. Mungkin mereka tak rasa apa yang kita lalui. Apa yang mak bapak dia orang lalui. Begitu juga zaman Muhyiddin Yassin. Ketika 17 bulan, ramai juga tak merasa. Kan? Jadi saya minta kepada ibu bapa, kepada sahabat handai, kepada saudara mara, golongan yang baru kali pertama mengundi ni, tolong pastikan golongan ini tidak lupa. Memang betul, anak-anak muda yang berada di peringkat SPM ke bawah, gembira bila Muhyiddin menjadi Perdana Menteri sebab mereka tak payah pergi sekolah. Tetapi penderitaan ibu bapa yang terpaksa duduk juga di rumah bersama dengan anak-anak, terpaksa jadi guru tuition kepada anak-anak. Jangan lupa, setiap apa yang disimpan oleh ibu bapa hilang. Setiap ASB, ASN yang dibeli sebelum ni terpaksa dijual. Malah ada setengah-setengah yang tak sempat nak menyimpan, mula meminjam. Dan ada yang meminjam pada Along. Dan jangan lupa juga anak-anak yang bapanya mengambil keputusan atau ibunya mengambil keputusan untuk membunuh diri. Ya. Dan ada Siapa yang bertanggungjawab? dan ada anak peneroka tak berani nak balik. Betul. Kerana malu. Kerana Dulu menghasut ibu dan ayah mereka, last kali nasib mereka amat menyedihkan ketika zaman Pakatan Harapan. Jadi saya minta tolong pastikan mereka ini betul-betul faham betapa pentingnya mandat diberikan balik kepada Barisan Nasional. Tetapi yang lebih membimbangkan saya, hari ini ramai orang terlalu yakin bahawa BN boleh menang. Betul. Kalau ikut on paper, memang BN boleh menang. Tidak patut. Tetapi on paper, nama-nama yang kita dah letak sebagai pengundi putih, adakah mereka akan turun mengundi pada 12 hari bulan ataupun mengundi pada 8 hari bulan ketika undi awal. Ini penting. Sekiranya mereka terlalu yakin bahawa mereka tak balik pun, BN akan menang, saya bimbang disebabkan mereka tidak balik, tidak mengundi Barisan Nasional,
kita mungkin akan kalah beberapa kursi. Dan tak mustahil. Worst case scenario, na'udzubillah min zalik. Kan? Itu tak cukup. Mungkin tak cukup Simple untuk saja. menggenapkan bagi membolehkan kita menubuhkan kerajaan negeri. Ya. Jangan sampai benda ni berlaku. Dan kalau misalnya ada di antara kawan-kawan kita yang sahabat-sahabatnya, pemimpin mereka tidak tercalon, mereka nak memboikot, ini juga akan memberi kesan kepada prestasi Barisan Nasional. Ya. Kena ingat, akibat daripada budaya boikot ini, kerana pemimpin yang kita sanjungi, pemimpin yang kita ikuti, sahabat yang kita harapkan boleh ke hadapan, tak diletakkan ke hadapan, orang lain yang menggantikan, kita tak nak turun mengundi. Kita boikot pilihan raya, satu hal. Mengundi pun kita tak pergi, kita bercuti pula. Maka akibat ni, mungkin kalau ketika itu, BN hanya memenangi 28 kursi. Simple. Satu kursi tu pula kalah hanya 2 undi. Dan bila dikesan, rupa-rupanya kerana dia dan isterinya pergi bercuti dan tidak keluar mengundi. Ini berlaku sejarah. Ini berlaku. Kita kena ingat. Dan ada juga di kalangan kita, orang Melayu ni pun kadang-kadang boleh tahan juga. Bila tempat itu diletak calon MIC, mereka marah. Tempat itu diletak calon MCA, mereka marah lagi. Sedangkan bila mereka mengambil keputusan disebabkan tidak diletakkan calon Melayu, calon Islam, ada pula sekarang ni yang mengatakan hanya undi calon daripada orang Islam saja. Setakat ni di kalangan semua parti-parti politik ni yang meletakkan calon orang Islam saja pejuang. Jadi adakah kamu mengatakan bahawa kita mesti mengundi pejuang? Dia kata taklah. Islam tu maknanya kena calon undi UMNO bersatu PAS atau pejuang saja. Dia kata. Itu fatwa PAS kot. Tak, ini adalah setengah-setengah orang daripada kawan-kawan NGO kita. Ya. Saya beritahu, you kena faham. Jika kamu teruskan kempen resis macam ni, apa akan berlaku? Disebabkan kamu cakap macam ni, tiba-tiba MIC hanya kalah satu undi. Kerana ada satu orang percaya dengan kempen kamu. Dan akibat dia, UMNO hanya dapat 28 kursi. Tak boleh membentuk kerajaan negeri. Maka kita tidak boleh mengangkat seorang Perdana Menteri, seorang Menteri Besar yang beragama Islam, orang Melayu, sebagai Menteri Besar Negeri Johor yang baru. Siapa yang kita nak persalahkan? Tak guna dah. Dan akhirnya terpaksa bekerjasama balik dengan bersatu. Bekerjasama dengan musuh. Tidur satu bantal, mimpi lain-lain. Macam mana nak stabil? We are going back to the square one. Kita buat pilihan raya nak wujudkan kestabilan. Bila wujud kestabilan, maka pelabur akan datang balik ke negeri Johor. Bila pelabur datang balik ke negeri Johor, maka peluang pekerjaan akan diwujudkan. Peluang industri kecil sederhana akan tumbuh macam cendawan. Pertumbuhan ekonomi negeri bertambah baik, pendapatan negeri bertambah baik, lebih banyak lagi bantuan ihsan negeri Johor yang akan diberikan oleh Datuk Seri Insinyur Hasni Mohamad kepada rakyat negeri Johor. Yang ini kita kena jelas. Ya. Terima kasih. Datuk Lokman panjang lebar. Marah pun ada. Tapi saya tertarik. Geram. Saya tertarik ada perkataan on tadi. Ya. Macam on Hafiz kan? Bukan. Yang mana? Yang Datuk sebut pasal on tadi kan. Tak apalah, tak nak pergi Singapura. Datuk biasa suka Singapura ni. Oh, ini kita kena tanya dengan Tan Sri Muhyiddin. Baik. Panjang Sebab lagi. dulu dia kata dia sayang Melaka, Abah sayang Melaka. Ini Abah Pelik Hati Johor. Sekarang dah Abah dah tak sayang Johor sebab orang Johor semua dah tahu dia Abah sebenarnya sayang Singapura. Baik. Baiklah. Daripada 1 jam 20 minit Datuk Lokman memberi pandangan. Kesimpulan yang saya nak buat kepada seluruh rakan-rakan rakyat di negeri Johor ini, jangan serahkan kembali negeri Johor ini ke tangan PH, Betul. PN, pejuang ataupun amanah parti selain daripada UMNO. Dan ini seharusnya menjadi aku janji kepada seluruh rakyat Johor yang akan mengundi pada 12 Mac nanti. Baik, seperti biasa dalam serius kita ada main-main, dalam main-main kita ada serius. Jangan kita hilang satu kawan, jangan kita tambah satu musuh. Ya. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan kami. Kita jumpa lagi esok malam bersama dengan seorang lagi tetamu yang saya undang ke studio. Salah dan silap, mohon maaf. Daripada kami berdua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masuklah KWSP berapa kali? 3 kali. Waktu saya singkat 3 kali. Sekarang ni korang minta 10,000 pun kita nak keluarkan. Bukan salah saya. Putrajaya dia kena jawab. Waktu saya tonton tak boleh desak. Saya buat pesan, beritahu Menteri Keuangan, bincang dengan pejabat. Keluar. Dia kata tak boleh. Keluar. Pasal lawan tak ada duit. Kerana kita hendakkan Johor ini lebih baik daripada apa yang ada. Johor bukan negeri biasa-biasa.